Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaiman kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma Dawudal jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah serta berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Bersyukur kita, ya. Sedasar cinta kasih Allah kepada kita diberikan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasakan hak kepunyaan Allah dan Allah yang berhak menyusun setiap kehidupan perjalanan untuk diperjalankan, untuk menceritakan kisah-kisah tentang kedirian Allah Subhanahu wa taala, kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bila kita faham, bila kita letakkan di situ keadaannya, maka nyatalah bahawa dialah yang Esa, tidak ada dua. Menunjukkan cerita-ceritanya adalah cerita mengisahkan dirinya, bukan cerita mengisahkan cerita kita. Kisah-kisah Nabi, kisah-kisah wali, kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam apa kitab pun, seluruh sekian alam ini, kisah dari siapa pun adalah mengisahkan Allah yang mengisahkan kisah-kisah tu. Baik dia kisah yang betul ataupun kisah yang benar ataupun tidak benar, semuanya kisah-kisah tu menceritakan perihal apa yang kehendak-kehendak Allah Subhanahu taala. Bila kita faham di situ, baru kita tahu bahawa diri kita ini dan semua yang Allah jadikan adalah hak milik Allah, dan Allah lah berkuasa atas segala-galanya. Baik 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sekalian seisi-isinya, semua ciptaan siapa, Pak Haji Ifan? Ciptaan Allah. Dan bila ciptaan Allah, Allah itu tak subhanaka, apa Allah Ta'ala kata? Subhanaka fakina azaban. Mana maha suci Allah, maknanya jauhkan kita daripada menganggap bahawa itu sia-sia. Baik atau buruk itu bukan sia-sia. Baik itu adalah daripada Allah, buruk itu pun Allah juga yang menzahirkan untuk memberikan kita kefahaman supaya kita duduk dengan Allah. Bukan duduk antara kedua. Kalau duduk antara kedua itu, kita akan masih lagi tidak berada dalam keberuntungan. Bukan tak bagi buat baik, bukan suruh buat buruk, bukan. Maknanya kita harus selalu dengan Allah, dan ke depan kita pasti ada baik dan buruk. Bukan kita yang menentukan, tapi kita bila dengan Allah, Allah nak menentukan ke sini itu hak Allah. Kita tidak ada kekuasaan. Itu maksudnya bila kita duduk situ, maka kita akan meletakkan setiap sesuatu yang terjadi itu adalah qada dan qadar, ketentuan baik buruk itu daripada Allah. Baru kita faham. Kalau tidak, nanti kalau tak duduk dengan Allah, kita terus duduk antara kedua, kita nak baik je, padahal keburukan tu akan terjadi untuk mendatangkan lagi semangat-semangat kesadaran pada diri kita supaya jangan sombong. Jadi hikmahnya tu bukan saja baik. Kadang-kadang baik tu, mungkin baik yang kita rasa baik itu tiba-tiba di sebalik baik tu datang riak, takbur, sombong. Jadi itu yang kita selalu dengan Allah. Bila selalu dengan Allah diletakkan situ, kita sentiasa berjaga-jaga, tetap juga dengan
Allah, Engkau lah yang menentukan aku di sini. Engkau yang menentukan aku di sini, ya Allah. Yang mustahaknya Engkau tu, ya Allah. Tak ada kedirian aku. Jadi Engkau yang tahu menyusun di mana letaknya diriku yang Engkau tajalikan, ya Allah. Di situ kita nak faham. Kalau tidak memang celaru. Saya sendiri pun akan celaru kalau kita tak duduk. Kita sekadar boleh cakap je. Tapi kita kena olahkan. Mana dalam kehidupan ni kita kena olahkan. Kalau kita tak olahkan, seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhlak karimah. Akhlak yang sangat mulia. Rasulullah SAW kita jadikan sebagai model yang sangat disuruh oleh Allah untuk menyontohi. Sebab akhlaknya sentiasa duduk, tenggelam, tak ada rasa kedirian, sentiasa dengan Allah. Hingga apa doa Rasulullah? Jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedegup jantung. Walau berdegup naik turun pun tetap Rasulullah nak. Padahal Rasulullah dibagi bermacam-macam mukjizat, macam-macam Allah bagi kekasih. Tapi tetap Rasulullah nakkan selalu diurus oleh Allah. Nampak ni? Itulah keadaan diri kita. Bila kita dah faham dalam keadaan ni, kita nak duduk sisi tu, iyalah, kita baru dapat. Bila dah dapat, kita nak kukuhkan tu memang ada gelombang-gelombang yang baru kita tahu bahawasanya ada detect kita ada lagi cinta-cinta kita kepada makhluk lagi. Jadi diadakan ujian tu supaya kita dapat melenyapkan betul-betul yang mana ada cinta-cinta yang lain lagi selain pada Allah. Kerana kita harus lebihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya cinta-cinta yang lain mudah kita patahkan. Tapi kalau datang ujian tu, cinta tu lebih kuat, maka kita kena berjuang dengan betul-betul jihad. Kerana benda ni dah terlalu meresap cinta makhluk selain pada Allah tu lebih. Itu bahaya. Itu yang kita lihat macam contoh Fir'aun, Namrud. Kita tengok kita sendiri pun ada terlebih cinta selain daripada Allah. Bila kita duduk dalam bidang ni, belajar dalam mengaji ni, baru kita sedar, ya Allah, aku rupanya cinta pada dunia lebih rupanya. Tandanya aku bersungguh-sungguh kat dunia ni, baru aku tahu. Jadi kita proses untuk melekangkan dia sedikit demi sedikit. Jadi alhamdulillah kita dibagi kesempatan oleh Allah untuk membuang maknanya kecintaan terhadap selain daripada Allah, supaya kita dapat betul-betul tenggelam dengan Allah SWT. Jadi tak ada jalan lain. Kita harus, katakan tadi, perang ni cukup. Nama perang pun ada yang mati, ada yang hidup lagi. Jadi antara tu mana kita akan mengalami sesuatu kepayahan. Perang, kepayahan, jihad, pepayah. Tapi kepayahan tu tadi akan datang kesenangan dalam payah tu kalau betul-betul kita nak hala tuju kita lillahi ta'ala, kita nak tenggelam dalam tu, pasti akan Allah Ta'ala kata, dalam kau susah menempuh aku akan bagi kemudah-mudah. Itulah kita tak mampu. Yang nak menghadapi itu semua pun dia. Jadi kita serahkan betul-betul. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Engkau yang bagi ujian ni. Engkau yang bagi semua ni. Ya Allah, hidup aku ni. Engkau yang apa ya Allah. Urus ya Allah. Aku tak mampu nak hadapi sesaat ke depan ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jadi kita selalu duduk dalam keadaan hamba yang betul-betul fakir. Tak punya apa-apa. Setiap detik kita selalu nakkan Allah uruskan. Jangan ya Allah sampai ada rasa kedirian aku ni bahaya ya Allah. Teruk aku macam ni ya Allah. Kalau aku ada kedirian aku teruk, aku rugi ya Allah. Aku jadi manusia yang malang ya Allah. Kalau kita hukum, kita memang betul kalau kita dah faham ni, kita bila ada kedirian kita akan berada dalam satu keadaan yang cukup azab. Satu keadaan yang cukup orang kata merisaukan betul-betul kita. Tapi kalau kita tak mengaji ni, kita tak ada apa-apa. Macam kita rasa kedirian kita angkat tu, kita rasa kita atau tak sedar pun kita rasa macam tak ada apa salah. Tapi bila kita belajar, itulah detect, kesan dia cepat. Sebab kita dah melanggar.
Maknanya kita rasa ada diri kita dan ada Allah, dan kita menutupi sebenarnya itu yang ada kedirian keesaan Allah, tapi kita menompang, kita kata kita pula. Padahal kita menompang aja. Kudrat yang kita nak gerak ni dinompang kudrat dia je. Tapi kita kata ataupun kita tak sedar. Tapi kita belajar, kita akan mempengaruhi bahawasanya tak boleh ni, aku dah silap ni. Dia datang. Kesadaran tu datang. Sebab kita belajar, maka Allah tegur kita. Allah sebab tegur kita. Engkau ke melihat? Engkau ke yang urus kehidupan ni? Kehidupan kau ni engkau ke uruskan? Kehidupan Nabi-Nabi, kehidupan Iblis, semua aku yang uruskan. Siapa saja pun kehidupan, aku yang menentukan. Sebab Allah wa bikulli syai'in meliputi atas segala semua kekuatan. Wa bikulli syai'in simpan. Seluruh ilmu-ilmu semua dikuasai oleh Allah. Tahulah hikmah. Apa nak terjadi, keputusan semua di tangan Allah. Tak adalah risau Allah Ta'ala dalam menguruskan. Yang risaunya bila kita ni tadi masih meletakkan kita boleh merubah sesuatu tu. Kita nak pendapat kita nak jadikan, ini mesti nak macam ni. Ke depan kita mesti nak macam ni. Itu yang jadi risau pada kita. Sebenarnya yang lebih merisaukan kita adalah bila kita tak tenggelam dengan Allah. Ada kedirian kita, itu lebih patutnya kita lebih risaukan. Tapi Alhamdulillah bila kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, akan datang kerisauan tu adalah bila kita merasa ada diri. Takut kita, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku dah mula rasa ada diri ni. Bila ada diri, aku rasa aku nak atur ni ya Allah. Bila kita nak atur tu tadi, itu jadi masalah nanti. Sebab puncanya ada kelebihan, rasa diri tu ada kelebihan, kita kalau Allah ke depan ni kita boleh atur. Itu yang jadi hidup kita tak tentu arah ni ke depan. Jadi kita kena duduk balik, ya Allah engkau atur. Jadi bila atur, irji'i ila rabbiki. Kita jadi jiwa yang tenang. Kita tahu ke depan sesaat kita ni adalah dia yang uruskan. Jangan sampai kita nak memikirkan kita nak ke depan ni. Sebab kalau kita memikirkan, mana kita dah meletakkan sesuatu qada dan qadar tu di tangan kita. Jadi itu kita serah pada Allah. Kalau kita masih lagi letak, kita rasa kita yang boleh menguruskan, azablah kita. Kita dah duduk dalam keadaan azab, dalam keadaan sengsara. Jadi beruntung kita kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita mengolahkan, ataupun Allah memberi kita kesempatan masih hidup ni lagi untuk kita benar-benar mengesakan dia dengan kehendak yang telah diatur pada diri kita. Kita bersyukur betul-betul kepada Allah. Inilah hala tuju yang sebenar. Selama ni hari kita ingat seolah-olah pelajaran-pelajaran yang kita belajar dulu-dulu, kebanyakan kita ingat hala tuju kita jauh daripada neraka. Hala tujuan kita nikmat syurga. Padahal hala tuju tu bukan ke situ dulu. Bukan saya cakap tadi, bukan neraka tu tak ada, syurga tu bukan. Maknanya Allah ciptakan dengan kebijaksanaan Allah syurga dan neraka tu, bukan kita disuruh hala tuju ke situ dulu. Bukan ke situ dulu. Tapi hala tuju tu sebenarnya kita nak kena faham yang menciptakan tadi nikmat syurga dengan azab pedih neraka tu, yang kita harus faham. Sebab-sebab apa yang kita mengecapi nikmat syurga, dan sebab-sebab apa kita dikenakan kepada azab yang sangat pedih. Jadi nak bagi kita faham, dia jadikan dua ni. Jadi bila kita dah kaji berdasar minta kefahaman di sisi Allah, baru kita faham. Rupanya bila kita lupa kepada Allah, itulah azab. Bila kita ingat kepada Allah, tak ada rasa kedirian, itulah nikmat yang paling besar, lebih besar daripada syurga itu sendiri. Kalau Allah tak buat gitu, kita tak faham. Allah tak buat syurga nak, kita tak
Maka itu Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho Allah. Bau jannah. Hebat ni. Betul. Ridho Allah. Jadi proses dalam kehidupan kita, proses supaya kita mentauladani. Ini sebenarnya bulan Maulud lagi kan, bulan Maulud Nabi lagi. Maknanya kita tauladani betul-betul, nanti akan datang dipanggil nanti. Kalau Nabi mujizat lah, kalau kita ikut betul-betul tauladan, kita akan jadi orang yang sentiasa dimuliakan oleh Allah. Ikut. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa ingin dicintai Allah, ikut jejak langkah Nabi SAW, maka akan, bila dicintai oleh Allah, maka dapat kemuliaan. Apa kemuliaan tu? Iaitu karamah. Karamah ni maknanya sesuatu yang keluar biasaan manusia kita akan boleh berbuat, tapi izin Allah. Karamah tu daripada Allah. Tapi syarat dia kita mengikuti mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan bagi kemuliaan. Apa ya kemuliaan yang tauladan yang paling besar semalam dah diceritakan, iaitu kita tahu bahawa hilangkan kedirian kita. Kerana Rasulullah adalah sentiasa fakir, hilang kedirian. Itu kesukaan Rasulullah, fakir, hilangkan kita. Yang dirasakan hanya ada wujud hanya Allah. Dia olahkan lagi. Sampai diri kita ni, sampai betul-betul Allah sendiri yang fanakan diri kita. Kalau kita aja nak buat, mampu tak? Tak mampu. Jadi dengan kurniaan Allah ini tadi, kita dapat. Bukan kita disuruh oleh Allah, tapi kita berbuat tu atas kehendak dan kudrat Allah. Jadi tetap juga la haula wala quwata illa billah. Jadi buatlah sesuatu rumusan supaya diri kita ini kekal dalam keadaan kewujudan dia. Cari. Maknanya proses dalam diri kita, kenal dalam diri kita supaya kita dalam kehidupan kita selalu merasakan wujud Allah. Tak ada wujud kedirian kita. Proses. Tengok wafi'am fusikum afala. Tengok dalam diri kita. Supaya diri kita ni selalu berada di dalam merasakan dia kewujudan dia, bukan kewujudan kita. Kadang-kadang kita terlupa. Kalau kita tak pandang, kadang-kadang kita dah dibawa. Kita akan membawa ataupun kita terikut rentak-rentak. Dah mula lari sikit. Tu. Jadi cepat patah balik, tengok balik. Ya Allah, aku dah tersilap. Aku dah mula merasa ada. Ya Allah. Kita menyesal dan buat pengakuan balik bahawa kita tak mau lagi. Menyesal dan tak mau lagi ulangi lagi. Sebab kita ni, hati kita mudah bola balik. Kalau tak Allah tetapkan kita tak mampu. Dia menentukan. Jadi kita minta Allah tetapkan hati kita supaya rasakan dia tak ada rasa kedirian kita. Ini proses, insya-Allah. Mudah-mudahan kita beri ya Allah. Kejap. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita olahkanlah dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang masih lagi kita tidak tahu. Semua ilmu pengetahuan tu yang ke depan kita ni kita tak tahu. Jadi janganlah kita bersandar kepada pengetahuan yang telah kita lepas, itu memori-memori yang lepas. Sekadar kita merenung aja boleh. Dan kita ke depan kita harus sentiasa Allah lah yang menguruskan ke depan sesaat kita tanpa merasakan ada kedirian kita. Olahkan supaya benar-benar diri kita ni berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh Ifan letakkan bahawa ada lagi
perasaan-perasaan kedirian tu tadi, dalam kewujudan Allah tu tak boleh ada dua. Kalau masih ada dua, masih lagi wala yusyrik bi ibadat, masih lagi kadang-kadang kita mensekutukan Allah SWT. Betul. Ifan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama menceritakan, mendengar tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala yang mana hala tuju tetap iaitu mengesakan pada diri keesaannya jua iaitu perbincangan kita pada petang ni bagi menyatakan bahawa wujud hanya dia, gerak hanya dia, melihat hanya dia, semua pun apa pun semua dia. Jadi keberuntungan kita apabila Allah Ta'ala mengolahkan setiap kehidupan harian kita ni. Apa maksud kehidupan harian kita ni? Contohnya kita nak pergi kita pergi menaiki kereta, nak menuju ke bengkel kereta, tekan Waze, tekan maps untuk ke tempat sesuatu tempat tu lah, mana contohnya Ampang dan sebagainya. Jadi apabila kita tekan tu, kita tak, bila kita dah betul-betul tenggelam, kita tak perasan kadang-kadang. Tapi dalam perjalanan kita nak ke bengkel tadi tu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah percaturan aku. Jadi handset yang kita tekan maps tu untuk pergi ke bengkel tadi tu, Allah Ta'ala ingatkan, itulah aturan dan pentadbiran aku, menunjukkan jalan ke bengkel. Jadi maknanya kita tak pernah dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila yang dikatakan tenggelam, yang sebenar-benar tenggelam, kita yang dikatakan mengikut hala tuju yang dikatakan oleh, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada kedirian di engkau, hanya aku. Jadi bila kita sentiasa melazimkan sesuatu di situ, maknanya walaupun kita rasa macam kita dah memang betul, bagi diri saya sendiri, saya memang dah lalai lah situ, tapi ditetap Allah Ta'ala letakkan, itu adalah pentadbiran aku untuk meletakkan sesuatu tempat tadi, ke bengkel tadi tu. Itulah ya Allah wujudnya yang dikatakan semua penceritaan dia, pentadbiran dia, usungan dia semua. Jadi alhamdulillah kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kita tekan, macam ibarat kita tekan komputer tu, trop, dia flashback belakang, itu aku semua, bukan kau. Jadi wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Dia macam dia boleh undur, trop, dia kata macam sesuatu tu yang berlaku tu, itu bukan kau, aku semua. Yang kau tekan maps tadi tu semua aku. Dia ingatkan balik, Allahu Akbar. Itu yang berlaku dalam sedikit pengalaman rohani saya sikit tadi, sebentar tadilah, pagi tadi. Alhamdulillah, bukan saya nak cakap apa, tapi cuma itulah kita sama-sama merasai, sama-sama kita merasai, insya-Allah akan diolahkan. Bukan saya cakap semua tu sama dengan saya, tapi yang lain tu akan wujud olahan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ni, alhamdulillah. Rijalul la turhihim, sebagaimana yang dikatakan, lelaki yang tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita betul-betul mengenal diri, mengenal Allah, tidak merasakan kedirian, hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lalai saja, seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kita akan diberi rasa. Sebagaimana rasa itu, kita takut. Rasa bila kedirian je, kita akan merasakan begitu bersalah, begitu azab. Dan selain daripada itu, kita akan pasti ada, Allah Subhanahu Wa Taala akan menegur kita dengan berbagai cara. Tak kira lah, sama ada daripada
orang sekeliling kita ataupun maupun dalam mimpi sekalipun, pasti ada teguran Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita kena tetap wa qada rabbuka alla ta'budu, sentiasa dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita sentiasa tetap dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa yang diucapkan saudara kita tadi pada lintasan Rabbani, lintasan khatir Rabbani Tuhan, kesucian mudah-mudahan kita sama-sama ambil tibar pelajaran daripada apa yang disampaikan, insya-Allah. Itulah tadi, apapun buangkanlah kedirian itu betul-betul, minta kepada Allah supaya sentiasa kita berada di sisi Dia dan tidak ada lagi kedirian kita. Benar-benar di situlah kita akan bahagia, di situlah tempat ketenangan yang sejati, yang asli. Masih ada rasa kedirian, peritnya rasa kedirian ni, ya Allah, perit. Kita menyesali betul-betul. Kedirian ni memang sesuatu yang sangat pahit, sebab kita bersandar kepada selain pada Allah. Ada sesuatu yang kita bersandar selain pada Allah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat pahit, yang sangat perit. Kalau bagi orang yang betul dah mengenal diri, mengenal Allah, sangat perit, sangat azab. Bila rasa sampai kita minta, ya Allah tolong buangkan, ya Allah aku takut, ya Allah aku takut ada kedirian aku, ya Allah tolonglah ya Allah. Gitu sekali takutnya kita, seriknya kita, sebab peritnya tadi bila kita ada rasa kedirian. Bagi orang yang betul-betul dia betul-betul hendakkan Allah SWT dan dia rasakan betul-betul dah dapat nikmat di sisi Allah, dia tak mau lagi, dia seriklah nak ada rasa kedirian dia serik. Dan dia takut benar-benar, takut, menangis, dia takut, ya Allah aku takut, aku dah ada rasa kedirian, ya Allah takut aku, ya Allah takut. Macam mana dia boleh masuk ni kedirian aku, ya Allah tolong. Dia akan menyesal betul-betul, mengadu kepada Allah betul-betul dengan penyesalan bahawa ini adalah sesuatu yang sangat malang menimpa dia, adalah dia merasakan ada kedirian. Itu yang kita nak olahkan. Itu yang dinamakan tadi ketakwaan, ketakutan kita. Ketakutan yang macam mana? Kita nak ada rasa kedirian tu, kita takut, ya Allah bahaya dah sampai ni, ya Allah bahaya besar sampai, ya Allah kemalangan yang paling besar akan sampai, ya Allah tolonglah, ya Allah jangan sampai ada kedirian aku, ya Allah. Kita berasa nak ada kediriannya, kita dah bergetar, takut supaya jangan ada diri kita. Begitu sekali kita nak olah, insya-Allah Allah akan kurniakan kepada kita kalau kita benar-benar hendakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan sia-siakan, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.